Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, jadikanlah kami semua di kalangan yang mendengar kata-kata yang baik kemudian beramal dengannya sebaik-baiknya. Allahumma amin. Muslimin, tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah, dapat kita bersama semula pada malam ini meneruskan kitab Sirah Ar-Rahiq Al-Makhtum, Sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah minggu lepas sama-sama kita dapat menyambut Hari Raya Aidil Adha, dan sahabat-sahabat kita yang pergi menunaikan haji pun sudah perlahan-lahan mula untuk balik. Trip balik sudah pun bermula, alhamdulillah. Tak adalah kita dengar sebarang berita-berita yang teruk berlaku kepada jemaah-jemaah haji kita pada tahun ni, walaupun cuaca agak mencabar. Tahun ni panas di sana, dan macam yang mungkin semua tengok di Mina dan di Arafah tu keadaan agak sesak, sampai yang di Pertuan Agong pun keluar statement minta tabung haji tengok. Tapi saya rasa tak boleh buat apa dah. Sesak tu 2 juta orang. Tapi saya semak-semak rupanya dulu pernah lagi ramai daripada 2 juta orang ni. Tahun 2019 ke, atau sebelum tu sikit, 3 juta orang jumlah. Tahun ni total jemaah haji satu dunia yang datang 2 juta orang, hampir 2 juta. Dulu pernah cecah 3 juta. Saya tak boleh bayang kok ada tuan-tuan yang pergi masa tu. 3 juta tu sesak betul lah. Dan yalah, bilangannya akan bertambah. Jadi moga-moga ada rezeki bagi yang belum menunaikan haji. Saya rasa sini tuan-tuan semua haji dah kot. Saya yang belum pergi lagi, ada rezeki insya-Allah dapat pergi menunaikan haji, melengkapkan 5 rukun Islam kita insya-Allah. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita sudah pun menghampiri episod akhir pembacaan kita terhadap perang Tabuk, satu ekspedisi yang Nabi SAW ketuai pada tahun ke-9 Hijrah, pada tahun ke-9 Hijrah. Dan tahun ke-9 ni kira dah tahun hujung-hujung lah, macam saya selalu sebut. Dan alhamdulillah kita hari itu dah sampai pada pembacaan yang terakhir bagaimana Nabi SAW dah berjalan balik menuju ke Madinah setelah 50 hari lebih kurang keluar daripada kota Madinah untuk pergi ke Tabuk. Dan dalam perjalanan balik kita lihat ada banyak percubaan, ataupun ada satu cubaan terbesar yang dibuat oleh golongan munafiqin, untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebenarnya bila Nabi sallallahu alaihi wasallam balik, ada satu lagi kes yang melibatkan orang munafik, iaitu kes Masjid Dirar. Masjid Dirar. Tuan-tuan yang dah pernah pergi umrah, pergi haji mungkin pernah tengok kawasan tu agaknya, yang dikatakan tidak jauh lah daripada Masjid Quba. Dah tak ada lah sekarang, masjidnya dah roboh zaman Nabi lagi. Itu pun satu kes yang melibatkan orang munafik, cuma dalam kitab Rahiq Makhtum ini tidak dinyatakan. Jadi dalam kitab ini ceritanya ialah bila Nabi SAW balik, terus masuk kepada episod bagaimana Nabi SAW berjumpa dengan orang-orang yang tak pergi perang. Jadi malam ni insya-Allah saya akan petik satu story ataupun satu kes di mana orang yang tak pergi perang ni sendiri, salah seorangnya ialah seorang sahabat yang kibar, seorang sahabat besar. Bukan orang-orang malas, bukan munafik. Ada juga yang tu. Tapi ada 3 orang yang di kalangan sahabat besar
yang mana salah seorang daripadanya menyatakan ataupun menceritakan apa yang berlaku kepada dia tu dalam satu hadis yang panjang. Dalam semua kitab-kitab hadis semua ada riwayatnya. Jadi malam ni insya-Allah kita akan tengok kisah sahabat ini. Kalau sempat mungkin kita akan sentuh sikit kes Masjid Dirar tu, kalau tak kita bawa ke minggu depan lah. Sebab sebelum juga kita masuk kepada bab seterusnya, di mana nanti kita dah start masuklah bagaimana Nabi SAW dah mula plan untuk buat haji yang terakhir. Sebelum tu haji daripada Abu Bakar dulu. Ada juga sebenarnya beberapa peristiwa yang mungkin kita akan sentuh sebelum masuk ke tahun yang terakhir tersebut. Baik. Jadi Nabi SAW, sebagaimana hari itu kita baca dalam perang Tabuk ni, Nabi SAW dengan sengaja membiarkan ataupun menyerahkan kepada sahabat untuk buat persiapan dan menyertai perang Tabuk ni. Memang ada sahabat yang komplain kepada Nabi SAW, Nabi, ya Rasulullah, kita perlukan all the men we have, semua manusia yang ada. Kenapa engkau biarkan ada yang tertinggal ni masa nak pergi hari tu? Dan kita ingat lagi Nabi SAW sebut dalam hadis, Nabi kata tinggalkan, tak apa. Jika kehadiran dia itu baik untuk tentera kita, maka Allah pasti akan menyebabkan dia bersama dengan kita. Tetapi jika sebaliknya, maknanya kehadiran dia tu lagi menambah beban, buat onar dalam tentera kita, maka Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang menyebabkan mereka tu tertinggal di belakang. Ini hadis Nabi sebut sebelum pergi Tabuk lagi. Jadi memang apabila kita baca dalam catatan sirah, memang ada ramai juga yang orang-orang yang sepatutnya mengikut syarat tu, orang dewasa, sihat, tak ada alasan, sepatutnya pergi tapi tak pergi. Jadi ada kan, maknanya kalau kita tengok tu ada beberapa golongan lah yang tak pergi perang Tabuk ni. Yang pertama, yang memang ada keuzuran. Yang ni tak ada masalah lah kan. Misalnya hari tu kita baca yang mereka ni datang pada Nabi nak minta pergi, Nabi sendiri kata engkau belanja perang mana kan, kenderaan tak ada, pedang tak ada, apa tak ada. Jadi Nabi SAW sendiri terpaksa dismiss, menolak permohonan mereka menyertai perang. Jadi ada kelompok yang macam ni, kelompok yang ada keuzuran, sama ada sebab miskin atau sebab tak sihat kan, menangis kan, tak lepas medical check up. Macam pergi haji lah. Rumah saya doktor di ni pun dia kata banyak orang terpaksa dia reject. Punya kesian pakcik-makcik umur dah lanjut, tunggu nak pergi haji, dapat pergi haji, tak lepas pula medical check up, pasal sekarang dah strict. Mungkin masa tuan-tuan tu tak strict sangat, tahun ni strict, ramai tak dapat pergi sebab tak lepas medical check up kan. Hatta yang ada PSY, ada apa, psychiatric punya problem pun tak lepas. Kalau dulu saya rasa boleh je pergi. Sekarang tak lepas ni, ada depression, severe depression, bipolar, semua tak lepas. Kecuali dia pergi kat private, bayar lain tak tahulah. Ada juga yang lepas macam tu kan. Jadi samalah nak pergi perang Tabuk ni pun Nabi SAW kata, kalau lah ni siapa nak jaga kau, kan jatuh sakit tengah jalan, dah hapus semua kan, leceh, sana mana ada hospital kan. Jadi Nabi pun tak lepas. Ataupun sebaliknya, satu lagi golongan yang macam saya sebut tadi, yang sebenarnya tak ada alasan pun, sihat walafiat, ada harta, ada sebenarnya belanja nak pergi perang, tetapi mereka ini ada sifat-sifat nifaq, iaitu cuba mencari alasan untuk tak keluar bersama dengan Nabi SAW. Ada yang di kalangan mereka ini yang bila Nabi balik, mereka ni nak pergi jumpa dengan Nabi dan bawa surat excuse lah istilahnya, nak dapat blessing lah di atas excuse tu. Dan ada juga golongan ketiga yang langsung tak kisah nak jumpa Nabi SAW pun, tapi orang Islam ni. Jadi maknanya dua golongan yang terakhir ni ialah golongan munafik, tapi beza sikit. Yang datang jumpa Nabi ni sebab pasal dia ada lagi segan dengan Nabi. Dia ni ada sifat nifak, tapi dia ni bukanlah benci dengan Nabi, cuma pemalas, penakut, tak berani nak keluar dan sebagainya. Jadi dia pun nak datang jumpa Nabi. Jadi mereka ini ialah di kalangan orang-orang munafik yang dicatatkan ada lebih kurang 80 lebih orang.
Yang mana mereka ni dari kalangan orang-orang Ansar yang bukan munafik yang memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia orang ni bila Nabi balik akan datang jumpa dengan Nabi, bawalah dia punya hujah ni, nak apa sebab sebagainya, sampailah Nabi terima dan Nabi akan doakan keampunan. Tujuan dia itu sebab mereka tahu tak pergi perang ketika diseru oleh pemimpin, hukum dia apa tuan-tuan? Sebenarnya kalau ikut hukum dosa besar. Apabila ada istinfar am, ada seruan umum daripada pemimpin untuk jihad mempertahankan watan, mempertahankan Islam, semua orang yang cukup syarat mukallaf wajib hukum dia. Jadi kalau tak buat berdosa. Jadi mereka tahu mereka berdosa. Jadi nak lepas daripada dosa ni kena jumpa Nabi, minta Nabi ampunkan. Minta Nabi doa ampunkan. Kalau tak dia tahu dia berdosa. Sebab tu dia jumpa dengan Nabi kan, bagi excuse. Dan Nabi doa ajalah ampun. Nabi pun kata aku hukum secara zahir. Wallahu yatawallas sarair. Apa niat dia sebenar, betul ke tidak, apa excuse dia, aku serah pada Tuhan. Ini yang maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tak maknanya tak nak cek lebih-lebih. Tapi ada juga golongan lain. Yang golongan ketiga ialah golongan-golongan yang bersama dengan Abdullah bin Ubay, ketua munafik yang jahat ni. Dan mereka ni ada yang tak kisah pun nak jumpa Nabi. Maknanya berdosa pun dia tak kisah. Tapi dia orang ni mengucap, maknanya orang Islam dan sebagainya. Jadi kita tengok cerita apa yang berlaku. Jadi Nabi SAW, kebiasaan Nabi bila balik daripada ekspedisi yang jauh, daripada perang dan sebagainya, Nabi masuk, Nabi takkan balik rumah dulu, tapi Nabi akan pergi ke masjid. Dan Nabi biasa akan pilih waktu duha. Sebab apa? Waktu duha ni waktu yang barakah. Maknanya waktu itulah kita rasa munculnya cahaya, terbitnya cahaya kan, terangnya, cantiknya, indahnya bunyi burung dan sebagainya. Nabi kata kita mengambil keberkatan waktu ini untuk kita masuk ke dalam Madinah. Jadi biasa Nabi masuk Madinah waktu duha. Dan Nabi akan masuk ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi akan solat sunat. Ini Nabi punya kebiasaan Nabi jika balik daripada tempat yang jauh. Jadi sunnah lah sebenarnya. Tuan-tuan balik kampung nak balik Bangi balik, seeloknya lah, tapi susah juga timing. Kalau nak sampai sini waktu duha mau kena keluar sebelum subuh. Kalau daripada Perak 3 jam, Kedah 5 jam. Jadi eloknya macam itulah, sampai sini singgah masjid dulu, solat duha baru balik rumah. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi sebenarnya singgah masjid ada sebab, bukan sekadar untuk solat, supaya boleh manusia ataupun orang-orang yang tadi nak jumpa ni datang jumpa. Kira singgah office lah kan. Yang nak datang jumpa, nak buat appointment apa semua, mana dia mai datang sini. Jadi beraturlah manusia yang tadi 80 lebih orang ni, masing-masing datang dengan membawa alasan masing-masing. Seorang demi seorang Nabi SAW dengar, dan kemudian Nabi pun doa lah, tak apalah. Aku doa moga-moga kalau betul lah apa yang kau sebut, la'allallah, moga-moga Allah akan ampunkan. Tapi ampun atau tidak serah pada Tuhan lah. Tapi Nabi minta lah kan, sebab Nabi dengar alasan tu secara syar'inya, secara legalnya valid. Adalah dia kata, mak saya sakit tak ada orang nak jaga dah apa ke kan. Mak saya masuk ward tak ada orang nak teman kan. Yang seorang lagi pula kata, anak saya ni autistik ke apa. Saya kena ada nak bawa pergi hospital, contohlah. Walaupun padahal mungkin boleh urus kan. Nabi kata tak apalah. Cuma di kalangan 80 orang ni ada 3 orang yang mana mereka ni pelik. Sebab sebelum ni tak pernah berlaku perang, mereka ni tidak join. 3 orang sahabat. Siapa dia? Sahabat pertama Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Yang kedua Murarah bin Ar-Rabi' radhiyallahu anhu. Dan yang ketiga Hilal bin Umayyah radhiyallahu anhu. Ketiga-tiga orang ni, 2 daripada 3 orang ni, Murarah dan Hilal, ialah ahli Badar. Makna bukan calon-calon orang ni. Perang Badar pun dah pergi. Jadi nak kata munafik tu jauh lah. Cuma 2 orang ni pun dah tua sikit. So nak kata kalau ada alasan tu ada alasan lah. Tapi Nabi SAW tahu dia orang ni tak pernah miss. Cuma yang paling pelik ni yang ketiga, yang orang pertama tadi Ka'ab bin Malik, dia ni tak tua dan semua perang tak pernah miss. Jadi apa cerita dia ni boleh miss kali ni? Yang tu yang kita nak baca malam ni. Dan mereka ni, kalau tuan-tuan mungkin nak rujuk, dahsyatnya cerita mereka bertiga ni sampai Allah SWT sebut in person tentang mereka ni dalam Quran.
Surah At-Taubah ayat 118. Wa 'alal thalathati alladhina khulifu, dan kepada yang 3 orang ni. Nabi sebut dalam Quran 3 orang ni. Sampai disebut 3 orang dalam Quran. 3 orang, tak ada orang lain lah, 3 orang tu lah. Wa 'alal thalathati alladhina khulifu. Jadi kisah mereka ni ada dalam surah At-Taubah ayat 118. Jadi yang kita boleh baca ialah kisah Ka'ab bin Malik. Dan kisah dia pun yang paling pelik, pasal dia yang paling sihat, dia paling muda tapi tak pergi. Dan Ka'ab bin Malik menceritakan kepada kita dalam satu hadis yang panjang, sebab sebenarnya kisah ini merupakan salah satu turning point besar dalam hidup dia. Jadi tuan-tuan nak cari hadis penuh dia tu ada dalam Riyadhus Salihin, ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, semua ada. Saya cuba baca ikut flow matan hadis tu, tapi mungkin kalau nak baca betul-betul, nak ulas satu-satu tu panjang sikit lah. Baik. Jadi menurut Ka'ab bin Malik dalam hadis yang dia sendiri sampaikan, beliau sendiri sampaikan, dia menceritakan tentang dirinya dalam hadis ini. Kata Ka'ab, aku ni tak pernah tertinggal dalam satu pun perang bersama Rasulullah selain daripada perang Badar dan perang Tabuk. Ka'ab ni tak pergi perang Badar. Sebab apa? Sebab dia kata, aku ni masa tu tak tahu pun rupanya perang Badar ni akan jadi perang Badar. Jadi ramai sahabat macam tu sebenarnya. Sebab tu 300 orang lebih je yang pergi perang Badar. Sebab asalnya dia bukan satu ekspedisi perang. Maknanya sahabat tak tahulah hukum dia tu, maknanya kena wajib pergi dan sebagainya kan. Nabi pun buat secara volunteer masa tu. Siapa nak join. Jadi Ka'ab salah seorang yang tidak join dalam perang Badar. Tapi dia kata, perang lain semua aku join. Bahkan dia kata, aku ni nak cerita bukan calon-calon orang, aku ialah salah seorang daripada yang datang dalam Bai'atul Aqabah. Bai'atul Aqabah ni bila tuan-tuan ingat lagi ke? Sebelum Nabi berhijrah ke Madinah kan, Nabi Islamkan dulu beberapa orang daripada orang Ansar, this very elite group. Ketika seluruh Madinah belum masuk Islam, kelompok ni dulu masuk Islam, dan mereka ni bai'ah dengan Nabi, sehidup semati dengan Nabi. Dan dalam bai'ah ni antara isi kandungan dia akan mempertahankan Nabi dengan nyawa mereka sendiri. And I am one of people yang datang ketika itu. Ka'ab nak ceritanya, aku ni kan, iman dia tu tinggilah. Tapi nak jadikan cerita aku ni tertinggal dalam perang Tabuk, meh aku ceritakan bagaimana sebenarnya aku tertinggal. Jadi dia cerita. Dan dia kata, ketika Nabi SAW mengumumkan ingin berlakunya perang Tabuk itu, katanya, tidak ada keadaan yang aku ni lebih kuat dan lebih cukup harta daripada ketika aku ni mendengar tentang seruan perang Tabuk. At the prime of his age, dia kata, badan pun tengah fit, duit pun tengah cukup, tengah elok kan. Nak ceritanya duit dia tu cukup sampai dia kata, aku menyiapkan 2 kenderaan untuk perang ni. Orang lain kuda pun tak ada, unta pun tak ada. Ka'ab ni sampai dia duit dia banyak, dia boleh beli 2 kenderaan. Kira dia seorang je 2 kereta kebal atau 2 kereta perisai. Banyaklah duit, tengah banyak duit masa tu. Dan dia dah beli khusus untuk pergi perang Tabuk. Okeylah, cantiklah. Tapi masalahnya apa, dia kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kami semua pergi berperang ni dalam keadaan musim panas yang terik. Kita dah baca itu kan. Disebabkan inilah perang Tabuk disebut sebagai Yaumul Asir kan, hari yang susah. Susah bukan sebab susah nak lawan orang Rom tu, susah sebab timing. Jadi hari itu saya dah sebut kan, kenapa susah timing tu. Dan Ka'ab kata, aku inilah salah seorang yang tewas dengan musim ni, pada musim panas ni. Jadi Rasulullah SAW telah pun, dia kata, Rasulullah telah pun beritahu bahawa siap-siap ni awal, sebulan sebelum. Dan ketika itu katanya orang muslimin yang telah pun mendaftarkan nama pun dah ramai. Dan aku ni pun salah seorang yang telah mendaftarkan nama. Tapi nak ceritanya, kalau dalam ramai-ramai ni, dia kata kalau ada yang tak join pun orang tak perasan. Dah start dah tu bibit-bibit dia. Dia pun fikir ramai join ni. Dan zaman tu katanya tak ada daftar, tak ada register. 30,000 orang ni tak ada database. Mana Nabi nak keep track siapa yang datang, siapa yang tak datang. So dia pun okeylah, aku bersiap lah, aku tahu ni wajib, aku bersiap, tapi aku tak ambil serius. Maknanya dalam hati dia tu macam belum 100% nak pergi ke tidak ni. Walaupun dah beli dah kereta nak pergi perang ni.
Jadi apabila Rasulullah SAW beritahu kepada semua orang Islam untuk siap sedia, maknanya berlatih ke, buat pumping ke, buat push up, sit up, nak bersedia ni, dia kata aku ni buat relax. Sebab apa dia kata? Sebab musim ni, aku memang tewas. Musim panas, musim menuai. Timing ni bukan timing lah nak keluar buat aktiviti fizikal outdoor semua sebagainya ni. Jadi dia kata setiap hari aku keluar ni, setiap hari dia keluar lah nak pergi bersiap, pergi join member, pergi gym, angkat berat ke apa semua. Aku keluar nak pergi tengok cuaca, tengok kebun kurma aku, cancel balik. Aku pun balik. Keesokan harinya aku keluar sekali lagi, nak join orang-orang lain pergi buat persiapan, sekali lagi aku rasa malas, aku pun balik. Berulang macam ni setiap hari dia kata. Sehingga sampailah ke satu minggu tu, semua orang dah siap sedia dah. Maknanya kira barang dah atas kuda dah, orang tinggal nak bertolak dah. Time tu pun dia cakap aku pun masih lagi berlengah. Aku keluar tengok orang dah packing, esok boleh kot kan, tak apa. Orang lain tak apalah, lambat sikit pasal mereka ni mungkin ada yang tua, ada yang sebagainya kan, slow dia orang slow and steady lah. Tapi aku okey je, petang nanti nak keluar, pagi ni baru aku boleh packing. Dia pun buat berlengah lagi. Sampailah dia kata sehingga mungkin pada penghujung minggu tu, ketika aku keluar tengok dah tak ada orang dah. Walam ajid fil madinati uswatan, dia kata dalam bahasa Arab disebut, dia kata aku pusing-pusing keluar Madinah ni tengok seorang tak apa yang aku respect, seorang pun dah tak ada dah. Dia guna istilah uswatan. Uswatan ni mana apa tuan-tuan? Di kalangan sahabat sendiri pun dia orang tahu tak semua ni boleh pakai. Yang munafik tu munafik lah, dia kata yang aku jumpa yang tinggal ni semua yang memang aku tahu dah memang pemalas. Tapi yang uswatan, yang aku punya kita panggil apa, yang qudwah lah. Uswah ni kira aku punya figure yang jadi role kepada aku ni kan, menjadi contoh yang baik bagi aku, semua dah tak ada dah. People yang I respect semua dah tak ada, semua dah pergi dah. At that point dia kata aku tahu habislah aku. Ini betul-betul lambat dah aku ni. Jadi makna sini mungkin kita boleh faham, sahabat pun keluar mungkin by batch juga tu kan. Orangnya Rasulullah jalan pagi, mungkin petang ada lagi yang baru nak keluar, dia macam orang pergi Arafah. sikit kan, sampai sebelum Zuhur pun ada lagi yang baru nak datang kan. Jadi macam itulah. Jadi dia pun duk relax. Sudah sampai sudah dah tak ada siapa dah dalam Madinah, dia kata. Jadi dia kata pada waktu ini aku ketahui dah bahawa aku ni dah tertinggal jauh. Tapi nak jadikan ceritanya tuan-tuan, malasnya dia, itu pun dia kata tak apalah, esok pagi first thing in the morning aku akan keluar. Sebab kuda aku kuda yang steady ni kan, kalau aku naik boleh kejar lagi ni kan. Jadi dia tahulah Rasulullah kalau macam contoh paling jauh pun paling dah boleh jalan mungkin 50-70 km je ramai-ramai tu. Aku naik kuda aku pecut lah sekejap lagi kan, nak follow. Itu niat dia. Maka keesokan harinya dia kata aku keluar. Okeylah, alhamdulillah lah keluar juga akhirnya kan, si baik keluar. Tapi dia kata aku keluar tu dah terlalu lambat, sehingga apabila aku naik kuda dah langsung tak nampak jejak dah. Sudah. Dah tak tahu jalan mana tentera Islam ni jalan. Jadi takkan nak teruskan juga, bahayalah. Takkan jalan sorang-sorang sampai ke Tabuk 700 km tu. Dia kena join group ni, kalau tidak tak boleh jalan sorang-sorang, bahaya. Jadi dia jalan tak jumpa. Takkan nak jalan lagi, dah nak malam kan contohnya kan. Jadi Ka'ab bin Malik pun kata that's it lah, I'm doomed. Dia tahu dah tak boleh nak kejar, dah mustahil nak kejar, dan the only option yang dia ada ialah balik Madinah, tunggu je lah orang balik. Pasal dah mustahil dah untuk cari lagi. Saya dulu masa baca hadis ni awal-awal saya pun tak boleh nak bayang kan. Saya kata masa saya baca ni, pergi je lah, follow je lah lagi kan. Takkan tak boleh nak jumpa. Kita ni tak boleh nak bayang situasi padang pasir ni. Sampailah tuan-tuan saya tengok balik baru-baru ni musim masa raya haji, ada cuti lapang sikit, saya tengok cerita Lawrence of Arabia. Mungkin tuan-tuan semua pernah tengok kan. Kan cerita apa nama dia watak tu saya pun lupa dah. Lawrence lah. Lawrence of Arabia. Saya lupa nama watak utama dia tu. Cerita dia pergi ke Saudi seorang spy British masuk ke kawasan-kawasan kabilah dalam Saudi ni dan pimpin dia untuk buat revolusi menentang Osmaniyah.
Ni kerja orang Mat Saleh ni kan, dia yang ajak orang Islam serang orang Islam sendiri. So tu cerita dia panjang lah, tapi nak ceritanya, saya tengok cerita tu baru saya faham. Kalau kita ni seorang-seorang merentas padang pasir di Saudi ni, tak payahlah. Most likely kita akan mati dulu sebelum sempat jumpa orang lain. It's very harsh condition. Ni musim panas pula. Nak dari satu point air nak jumpa satu point air tu, oh dahsyat. Kita tengok cerita tu boleh bayang, oh ini susah punya, kerja gila. Jadi logik lah ketika itu kita faham Ka'ab ni balik. Mustahil kalau dia pergi pun dia tak boleh survive untuk kejar rombongan Nabi SAW. Jadi dia kata, Ka'ab kata aku pun balik. Dan semenjak daripada hari dia balik tu, sampailah dia tunggu Nabi SAW nak balik semula berapa hari tu kan, 40 ke 50 hari tu, kata tidak ada satu hari pun melainkan aku ni bermonolog dalaman dengan diri aku sendiri, what should I tell, apa aku nak jawab dengan Nabi SAW. Aku ni tak pernah dikenali dengan orang yang bagi alasan, yang ngelat, yang skip perang dengan Nabi. Jadi Ka'ab pun ada maruah dia dengan Nabi juga kan? Dia tahu pandangan Nabi terhadap dia, satu pandangan yang mulia. Bahkan Ka'ab ni maknanya lepas sahabat balik daripada perang Tabuk, Ka'ab tanya balik kepada orang, ada tak Nabi tanya tentang dia? Jadi rupanya memang ada. Sebab tu kita baca sahabat lain rupanya bila sampai sana, sahabat ni cerita pada Ka'ab, memang ya, ketika Nabi sampai di Tabuk, Nabi tanya mana Ka'ab bin Malik, punya 30,000 orang ni. Ni Nabi SAW ni maknanya very good leader, no one is left behind. Memang sampai yang left pun Nabi tanya kan, mana Ka'ab bin Malik, aku tak nampak. Jadi ketika ini ada seorang lelaki daripada Bani Salamah, dia dah start tuduh. Dia kata, ya Rasulullah, Ka'ab ni telah dipesona ataupun telah ditewaskan oleh selimutnya dan rumahnya yang enak, pasal tu dia tak ada dengan kita ni. Seorang sahabat lain bernama Muaz bin Jabal mendengar kata-kata ni dan kata, buruk benar kau cakap macam tu, sampai hati kau tuduh. Ya Rasulullah, aku tidak mengenal Ka'ab bin Malik melainkan dengan sifat yang baik. Memang Ka'ab ni seorang sahabat yang soleh. Jadi Muaz kata, ya Rasulullah, aku kenal dia seorang yang baik, dan aku yakin kalaulah dia betul tak datang dengan kita ni, dia mesti ada a very good reason. Nampak? Ni perbezaan antara dua orang sahabat, dua-dua sahabat, yang seorang su'uzan, seorang lagi husnuzan kan. Sebab tu Nabi SAW sebut pun kan, tahap terendah ukhuwah apa dia? Salamatus sadri. Kita ni maknanya ada zon yang baik, kita ni berlapang dada, ada tidak buruk sangka dengan orang yang seagama, sahabat ataupun saudara seagama dengan kita. Jadi Muaz bin Jabal ni, dan kenapa Muaz bin Jabal masuk dalam cerita Ka'ab? Pasal Ka'ab ingat, inilah people ni, aku ingat ni nama-nama orang yang tak pernah cakap buruk pasal aku. Salah seorangnya Muaz bin Jabal. Dan apabila Nabi SAW mendengar tu, kebetulan ketika itu Nabi nampak ada bayang-bayang orang nak datang. Nabi berharap kun Ka'ab, berharap inilah dia kot Ka'ab. Tengok-tengok yang datang, oh bukan Ka'ab, sahabat lain kan. Kita pun dah pernah baca ada banyak yang sahabat tertinggal. Jadi maknanya nak cerita Ka'ab memang di sana dicari oleh Nabi SAW. Dan sahabat dah mula gosip lah pasal apa Ka'ab tak datang. Dan hanya Muaz bin Jabal menunjukkan mauqif, menunjukkan satu pendirian, aku tidak akan pernah bersangka buruk dengan seorang sahabat yang aku kenal sebagai orang yang soleh. Jadi apabila Nabi SAW balik, ni cerita Ka'ab. Ni sepanjang Nabi di sana, Ka'ab kata, setiap hari aku konsult dengan family aku, apa aku nak jawab dengan Nabi ni. Ini ialah nak tunjuk iman Ka'ab ni. Bagi dia ini satu perkara besar. Tu beza dengan munafik tadi. Yang munafik tadi tunggu je Nabi nak balik nak bagi excuse. Ka'ab ni dari awal lagi dia dah tahu dia salah, dan dia rasa gelisah, dan dia konsult dengan semua orang-orang yang ada di sekeliling dia. What should I tell? Bermakna dia merasakan ini satu dosa, dan inilah tanda iman kan. Tanda iman kita merasa gelisah dengan satu dosa. Jadi sahabat-sahabat ahli keluarga dia yang ada, yang maknanya yang stay lah, mungkin isteri dia kan, atuk-atuk yang tua-tua ni, bagi cadangan pada dia, wahai Ka'ab,
kalau engkau cerita sebab sebenar engkau tak pergi ni, confirm lah engkau akan dihukum oleh Nabi SAW. Engkau buatlah apa-apa cerita yang patut supaya tak kena dihukum. Sebab ni satu lagi, hukuman Nabi SAW, hukuman tak sama ya tuan-tuan. Dia macam kita tarbiyah juga kan. Orang special, denda dia special. Orang munafik, Nabi tak denda pun. Pasal dia sendiri pun tak nak, dia sendiri pun tak nak ada progress kan dalam kehidupan keimanan dia, dia sendiri pun tak nak progress. Jadi Nabi tak payah, denda pun tak guna orang macam ni. Tapi orang yang Nabi nak train jadi someone yang great, someone yang hebat, Nabi akan denda dia pun lebih. Jadi Ka'ab tahu, kalau aku jawab ni, aku tak pergi ni pasal aku malas, confirm teruk hukuman kena. Jadi sebab tu ahli keluarga dia pun dah risau, Ka'ab, kalau kau beritahu hal sebenar, habislah kita kan, jatuh maruah kita ni, engkau sahabat besar. Jadi memang sampai sampailah hari Nabi SAW balik, Ka'ab ni masih tengah undecided, what should I tell. Maknanya dalam hati dia 50-50 ni, nak bohong ke tak bohong ni, 50-50, nak bohong tak bohong, nak bohong tak bohong, nak bohong tak bohong. Dan kata Ka'ab, aku masih dalam keadaan begitu sampailah aku ni ketika di depan masjid Nabi dah. Nabi dah balik, Nabi dah duduk dalam masjid, Nabi tengah menerima orang menghadap bagi alasan. Dan Ka'ab kata, kepada waktu itu aku masih lagi dalam keadaan undecided. Jadi dia biar orang lain dulu jumpa, pasal dia duduk fikir lagi ni, nak cakap tidak, nak cakap tidak. Dan dia kata depan dia queue 80 orang. Daripada sini kita tahu ada 80 orang yang queue depan Nabi nak minta pengampunan ni. Jadi dia kata, aku ni kalau ikut queue nombor giliran tu 80 lebih. Tunggu lama tak tuan-tuan, kalau seorang jumpa mau berapa 4-5 jam tak seorang duk bercakap dengan Nabi ni. Sampailah kepada giliran dia, dan dia kata, pada waktu itu aku nekat, apa nak jadi jadilah, but I will tell the truth, there is no excuse. Itulah dia hakikat dia, aku tak ada alasan pun sebenarnya untuk tidak menyertai perang ni. Dan dia kata, apa nak jadi, Nabi benci ke, Nabi marah ke, apa sekalipun dengan aku, tak apalah, aku tawakal ala Allah, lagi baik aku cakap je benda yang sebenar. Jadi dia pun menghadaplah Nabi SAW. Bila Nabi nampak Ka'ab, ni yang aku tunggu, Nabi nampak Nabi menunggu-nunggu. Nampak berubah wajah Nabi. Sebelum tu Nabi bosan. 80 orang ni semua Nabi dah tahu dah, ini semua kaki ngelat Nabi dengar layan gitu. Sampai nampak Ka'ab, Ka'ab kata nampak muka Nabi ceria. Sebab Nabi nak tahu ni, this is my special student. Jadi Nabi panggil, ta'al, mari duduk. Jadi Ka'ab pun duduk. Nabi yang tanya dulu, ya Ka'ab, kenapa kau tak join? Aku tahu kau dah siap beli 2 kenderaan nak pergi perang dah ni. Apa cerita ni, kenapa tak join? Nabi nak tahu sangat ni. Daripada Tabuk lagi Nabi nak tunggu cerita daripada Ka'ab. Allah, ni lagi berat ni. Kalau Nabi pun buat relax je okey lagi. Ni Ka'ab pun dah Allahu Akbar, berdebar kan. Nabi tunggu jawapan ni pula. Jadi Ka'ab pun menjawab, ya Rasulullah, wallahi, kalaulah aku ni berdepan dengan orang lain, kalau bukan kau ya Rasulullah jadi ketua ni, nescaya I will come up with so many reasons lah, so many good reason I can come up, dan aku akan jawab dengan begitu cermat dan begitu cantik story supaya aku ni convincing depan ketua tu, sampai mesti orang tu yakin aku ni ada sebab untuk tidak turut serta. Tetapi ya Rasulullah, aku tahu aku ni kalau depan kau ya Rasulullah, aku cakap betul ke, aku cakap bohong ke, engkau tetap akan tahu apa yang betul. Ni maknanya finally, ini maknanya perkiraan dalam diri Ka'ab. Dia kata, kalau aku tipu pun Rasulullah akan tahu juga apa yang sebenar, apa guna aku tipu. Jadi ya Rasulullah, dan aku tahu kalau aku bohong, satu hari nanti kau akan tahu kebenarannya ya Rasulullah, dan kau akan marah dengan aku. Dan kalau aku bercakap benar, juga engkau akan marah dengan aku. Jadi lagi baiklah aku cakap aku cakap benar je lah, dan kau marahlah sekarang. Aku hadap je lah kan. Sebenarnya tak fikir dah, dia kira outcome dia dua-dua kena marah. Jadi baik kena marah sekarang, kita hadap dulu. Jadi gentleman lah Ka'ab ni kan. Jadi ya Rasulullah, aku terus terang dengan kau ya Rasulullah,
aku tidak ada sebarang keuzuran. Aku tidak ada sebarang, aku tidak mempunyai uzur apa pun. Bahkan ya Rasulullah, ditambah pula lagi, aku tidak pernah sesihat ini, tidak pernah selapang ini, tidak pernah secukup harta seperti ini untuk menyertai perang bersamamu dengan ya Rasulullah. That's it. I have nothing left to say. Maka ya Rasulullah, if you can accept jawapanku ini, terimalah ya Rasulullah. Kalau boleh kau maafkan, maafkanlah ya Rasulullah. Tapi aku tahulah this is sesuatu yang tidak boleh dimaafkan ya Rasulullah. Bila Rasulullah mendengar jawapan daripada Ka'ab ni, apa jawapan Rasulullah? Amma hadza faqad sadaq. Rasulullah pusing cakap pada semua orang, yang ni baru cakap benar. Maknanya Rasulullah tahu daripada yang 80 orang tadi semua kaki kelentong. Kalau 80 orang ada tadi tu dalam masjid, semua dah tutup muka dah. Amma hadza faqad sadaq. Yang ni lah baru yang cakap betul. Dah 80 orang dok menipu depan aku tadi. Kemudian Rasulullah pun bercakap kepada Ka'ab, qum ya Ka'ab, berdirilah wahai Ka'ab, hatta yaqdiyallahu amrak, sehingga Allah yang tentukan apa keputusan ke atas engkau. Jadi Nabi sedih lah, Nabi sedih. Tapi Nabi tahu nak tak nak tarbiyah kepada Ka'ab, didikan kepada Ka'ab perlu dilaksanakan, dan biarlah Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang beri keputusan. Dan dari satu aspek sebenarnya dah satu kemuliaan dah tuan-tuan. Ini dah menggambarkan status Ka'ab bin Malik sebagai seorang sahabat yang jujur, yang maknanya real, sahabat yang autentik. Sebab apa? Tarbiyah dia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Kan? Yang lain-lain ni Allah biar je 80 orang ni semua, okey, fine, tak ada masalah. Tapi ni orang yang buat salah pun dapat perhatian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menggambarkan status Ka'ab dan bagaimana tarbiyah seorang sahabat berlaku dalam madrasah, dalam sekolah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Ka'ab bin Malik balik, semua family dia marah dia. Ya Ka'ab, kenapa kau tak cakap something else? Kenapa kau cakap benda yang sebenar, habislah kita dan sebagainya ni kan. Semua marah pada Ka'ab. Jadi Ka'ab pun kata no. Bahkan ada setengah sahabat datang jumpa Ka'ab lepas tu, ya Ka'ab, aku rasa baik kau U-turn, baik kau pergi jumpa Nabi dan kau kata sebenarnya tidak, aku sebenarnya ada alasan dan sebagainya. Sebab you will never know. Bila Nabi dah serah kepada Allah SWT, you will never know. Kita pun suspend kat tuan-tuan. Kalau Allah nak azab, so many things can happen betul tak? You never know what's the worst can happen. Sahabat pun suspend. Sahabat tak nak, disebabkan Ka'ab, Allah SWT murka misalnya, semua kena hukum. Boleh jadi. Jadi sahabat pun risau ni dengan jawapan Ka'ab yang terlalu jujur ni. Sehingga menyebabkan Rasulullah biarkan Allah hukum. Jadi sahabat datang jumpa Ka'ab, ya wahai Ka'ab, baik kau pergi U-turn baliklah, minta Rasulullah ampunkan juga, kok mana pun minta Rasulullah ampunkanlah, tutup kes lah. Ka'ab pun goyang juga. Tadi dah steady dah. Ka'ab kata, ketika itu sebenarnya aku pun terfikir balik. Betul ke keputusan aku ni nak cakap depan Rasulullah ni kan, pasal apa hukuman tak tahu ni. Mungkin awal tu dia expect kalau cakap benar Rasulullah ampunkanlah kot. Tengok tak ampun, minta pula turun daripada Allah SWT. Sudah. Jadi Ka'ab kata apa? Ka'ab tanya, ada tak lagi orang kena macam aku? Ada tak yang satu nasib dengan aku? Jadi sahabat pun beritahu, wahai Ka'ab, rupanya ada 2 orang lagi macam kau. Dia orang ni bukan munafik, dan dia orang pun bercakap jujur dengan Nabi. Maknanya cakap tak ada alasan, jujur dengan Nabi SAW. Ka'ab tanya siapa dia? Jadi sahabat beritahulah, siapa tadi? Hilal, saya pun lupa nama, Murarah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah. 2 orang ni pun sama macam kau wahai Ka'ab. Dia orang pun cakap terus terang dengan Nabi SAW. Bila dengar 2 nama ni, Ka'ab kata that's it. Kalau 2 orang ni pun berani cakap terus terang depan Nabi dan biar Nabi hukum mereka, siapa aku nak minta pengampunan daripada Nabi? Sebab apa? 2 orang ni lah ahli Badar. They are more respectable than me. Dan 2 orang ni lagi tua daripada aku. Kalaulah nak bagi alasan, dia orang ni lagi layak bagi alasan. Kalaulah 2 orang ni pun tak U-turn, takkan aku nak U-turn? Takkan aku nak minta Nabi ampun? Jadi Ka'ab kata that's it lah, I will accept whatever yang Allah SWT nak tentukan kepada aku. Jadi akhirnya turunlah hukuman daripada Allah SWT kepada Ka'ab dan 2 orang sahabatnya. Apa hukuman dia tuan-tuan?
Melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah telah memerintahkan kepada Rasulullah dan seluruh orang Islam di Madinah untuk memboikot Ka'ab bin Malik dan dua orang lagi sahabat yang tadi. Bermakna apa? No muamalah, no interaction, tidak bercakap, tidak jawab salam, buat macam tak ada. Bahasa mudah. Seolah-olah tiga orang ni tak ada. Jangan maknanya termasuk juga jangan berjual beli. Kalau dua orang ni minta tolong jangan layan, boikot, muqata'ah, boikot. Tak tahu berapa lama. Kata Rasulullah, boikot sehingga Allah SWT sendiri bagi tahu aku bila habis boikot ni. Jadi sahabat pun beritahu kepada Ka'ab, maknanya mungkin isteri dia lah, mungkin beritahu kepada Ka'ab bahawa hukuman kepada Ka'ab ni ialah diboikot. Ketika itu Ka'ab sudah pun mula merasakan bahawa tak ada makna dah aku ni sebenarnya hidup. Sempit, dia kata, sempit dah dunia ni. Ni dia macam kita ni duduk dengan orang tapi seorang pun tak nak layan kita. Dua orang sahabat tadi ni, yang Hilal dengan siapa lagi seorang, Murarah tadi, bila mendengar hukuman ni, mereka menjadi depression yang teruk. Dan mereka duduk dalam rumah tak keluar, segan, malu, dan mereka tahu kalau keluar pun orang tak layan. Jadi dua orang ni duduk dalam rumah tak keluar-keluar. Dan menurut riwayat, kedua-dua orang ni duduk dalam rumah murung menangis tak henti-henti. Hatta pergi solat pun tak pergi. Tapi Ka'ab ni steady sikit pasal dia orang muda sikit. Dia kata aku buat gentle je. Dia kata aku tahu aku ni diboikot dan sebagainya, tapi aku tak macam dua orang lagi. Aku ni tak nak, aku kalau duduk rumah menangis apa semua ni pun aku tak boleh. Jadi Ka'ab kata aku cuba meneruskan kehidupan aku seperti biasa. Jadi maknanya waktu solat aku pergi juga solat berjemaah dengan sahabat-sahabat yang lain. Dan Ka'ab ni dia cuba nasib. Kot-kotlah Nabi SAW boleh batalkan hukuman ni. Jadi setiap kali solat dia akan cuba solat dekat dengan Nabi, supaya dia nak tengok Nabi tengok tak dia. Tapi dia kata nak ceritanya, apabila aku pergi solat dan dia juga cuba, maksudnya ketika solat dia cuba solat dekat dengan Nabi, dan bila habis Nabi solat dia cuba bagi salam pada Nabi. Macam kita kan, Assalamualaikum, tak jawab dosa kan. Jadi Ka'ab tahu jawab salam ni hukum dia wajib. Jadi pandai juga Ka'ab ni kan. Biarlah Nabi jawab salam pun legalah hati, maknanya Nabi masih anggap aku ni someone. Jadi Ka'ab bagi salam, Assalamualaikum. Tengok bibir Nabi jawab ke tidak. Nabi tak jawab. Nabi memalingkan muka dan tidak menjawab pun. Ketika ini Ka'ab rasa memang down lah, down gila lah orang kata. Mana jawab salam pun tak nak. Pergi pasar seorang pun tak layan dengan Ka'ab ni. Jadi nak ceritanya punya dahsyat lah, punya dahsyat. Sehinggalah dia kata aku diboikot seperti itu. Dan ketika ini dia kata ketika ini dia pun depression. Dia kata aku pun yang paling-paling jantan sekali ni pun menangis juga. Jatuh air mata jantan aku ni, mengenangkan seorang pun tak ada nak layan aku. Yang dipulaukan, seolah-olah dihalau. Jadi pada waktu ini ni nak cerita satu perkara menarik. Ka'ab tiba-tiba dapat satu postman datang dekat dia. Postman ni datang dekat dia, katanya ada orang hantar surat dekat Ka'ab. Siapa pula hantar surat ni? Jadi Ka'ab pun tanyalah, mana suratnya? Ka'ab kata aku pun melihat surat ni dan aku mendapati bahawa surat ini dihantar kepada dia daripada seorang raja. Siapakah raja ini? Malik Ghassan, Raja Ghassan. Tuan-tuan pernah dengar tak nama ni? Banyak kali sebenarnya saya sebut nama ni. Kerajaan Ghassan. Kerajaan Ghassan ialah satu kerajaan Arab yang duduk di bawah naungan Rom di Syam. Nabi baru balik daripada sana lah. Maknanya salah satu kerajaan yang juga memerangi orang Islam yang patutnya nak serang tak jadi tu, di Tabuk tu, ialah kerajaan Ghassan. So raja kerajaan Ghassan ni dah hantar surat kepada Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Apa isi surat? Amma ba'du, isi suratnya, kami mendengar khabar bahawa anda telah diboikot oleh teman-teman anda. Dahsyat. Maknanya spy kerajaan-kerajaan ni ada dalam Madinah ni, duk tengok je.
politik dalaman. Perpecahan kamp antara kamp kan, pergaduhan dan sebagainya, semua ni bagi mereka ialah peluang-peluang untuk melemahkan kerajaan Madinah. Nampak ni daripada dulu sampai hari ni, tuan-tuan. Sebab tu orang Islam jangan gaduh. Azan belum ni? Ni betul timing? Betul lah. Okey, azan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kita sambung cerita Ka'ab sikit ya, habiskan ya. Okey. Jadi keadaan sangat menyedihkanlah bagi Ka'ab. Bahkan nak ditambahkan cerita lagi, setelah beberapa minggu diboikot oleh para sahabat dan Nabi SAW, datang pula arahan baru daripada isterinya memberitahu kepada Ka'ab bahawa Rasulullah SAW memerintahkan kepada ketiga-tiga orang sahabat yang diboikot ini, isterinya juga kena boikot mereka. Maknanya yang sebelum ni boleh lagi balik rumah isteri masak, isteri layan dan sebagainya, Nabi tambah lagi, bermakna jangan ada seorang pun layan dia, termasuklah isterinya sendiri. Punya dahsyatnya, tuan-tuan. Yang ni ketika mendengarkan arahannya ni, dua orang sahabat tadi, Hilal dan juga Murarah, minta izin dengan Nabi, ya Rasulullah tolonglah. Pasal dia orang ni orang tua, kalaulah yang isteri pun dah tak ada orang nak jaga mereka, habislah. Tapi Ka'ab kata pada isteri dia, Ka'ab kata, tak apalah, kalau Rasulullah suruh macam tu, aku terima, kau balik rumah mak kau. Pergi balik rumah mentua dia. Sampailah Rasulullah SAW angkat semua ni. Jadi bayang, tuan-tuan, ini betapa sesaknya dan sempitnya jiwa Ka'ab ketika ini. Sampai kan nak cerita, dia kata, aku membujang, semenjak daripada itu aku membujang di rumah aku, sehinggalah pada hari yang ke-50, ketika itu aku solat subuh di atas loteng rumah. Ni tuan-tuan, kalau dah solat dekat atas bumbung ni mana apa, tuan-tuan? Saya baca ni tergelak saya, ni memang dah tak betul lah ni. Kan, dia dah, orang kata istilah orang muda ini healing. Kan, dia dah menghadap langit, dah tengok langit dia tu. Dah tak betul lah tu. Hari ke-50, seorang-seorang, tak ada siapa bercakap dengan dia. Kan, maknanya macam dah macam masuk apa orang kata confinement kan, kalau dalam penjara tu duduk seorang-seorang tu kan, isolation tu kan. Jadi dia kata pada suatu hari yang ke-50, aku kira hari ke-50 aku diboikot ni, ketika aku sedang solat subuh di atas loteng rumah aku, atas bumbung, tiba-tiba aku terdengar, dan kata ketika ni aku duduk tengok langit, mikir apalah nasib aku ni, entah sampai bila aku nak macam ni. Tiba-tiba aku terdengar satu suara, wahai Ka'ab, abshir, gembiralah wahai Ka'ab. Ketika mendengar ni aku terus sujud, walaupun aku tak tahu kenapa dia cakap macam tu. Tapi nak ceritanya dah lama tak ada orang bercakap dengan dia. Ketika mendengar ada orang bercakap begitu kepada aku, terus aku sujud syukur. Hopefully this is something good lah. Jadi aku pun turun dan aku berjumpa dengan orang yang bercakap tu. Aku tanya, apa cerita? Rupa-rupanya orang ini menyampaikan khabar kepada Ka'ab bahawa Rasulullah SAW lepas solat subuh tadi beritahu kepada kami semua. Rasulullah habis solat subuh, Rasulullah bangun dan beritahu kepada kami semua bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah menerima taubat mereka bertiga, termasuklah Ka'ab bin Malik. Dan ketika itu dia kata, aku mendengar sorakan-sorakan, ramai orang datang berjumpa dengan aku. Punyalah, maknanya bukan Ka'ab seorang tunggu berakhirnya hukuman ni. Semua sahabat sebenarnya merasa sedih dengan hukuman ke atas Ka'ab. Ini maknanya satu ukhuwah yang luar biasa kan, tuan-tuan. Kita ni kalau sekarang nampak orang kena denda, padan muka kita sebut kan, padan muka kau. Tahu pun orang susah payah keluar, kau happy kat rumah, padan muka kau kena. Tapi ni sahabat, ukhuwah di kalangan sahabat, bila seorang sakit, dia orang pun rasa sakit sebenarnya. Dan memang ini yang Rasulullah nak. Maknanya orang merasakan this is satu perkara yang berat sebenarnya dalam masyarakat kita. Bukan masalah mereka bertiga, masalah kita semua. How come we as a society melahirkan ada 3 orang yang kuat iman tetapi tinggal perang? This is not just kegagalan atau failure mereka bertiga, but this is the failure of all of us. Jadi sahabat pun 50 hari ni rasa berat, serba salah, semua senyap. Jadi bila dapat khabar ni, semua sahabat bersorak, dan Ka'ab cerita, aku ni terlalu gembira sehingga ada yang menyampaikan khabar kepada aku tu, aku bagi hadiah kepada dia baju yang aku tengah pakai, tinggal pagoda dalamnya. Tinggal singletnya. Sudah
Aku bagi pakaian yang aku ada ketika itu, sehingga tinggal pakaian dalam sahaja. Dan sahabat cakap, Rasulullah panggil kau datang menghadap, kau nak pakai baju apa? Dia kena cakap, aku terpaksa pinjam baju orang. Nak ceritanya gembira sangatlah Ka'ab ketika itu. Jadi dia pun pinjam baju orang dan datang menghadap kepada Nabi SAW. Dan aku masih ingat, nampak Ka'ab cerita. Aku masih ingat ketika aku sampai di masjid, aku melangkah kaki masuk ke dalam masjid, aku melihat Rasulullah SAW dikelilingi oleh para sahabat. Dan orang pertama yang berdiri dan menyambut kedatangan aku itu ialah Talhah bin Ubaidillah. Nampak, dia ingat, I will never forget him. Maknanya nak cerita sahabat pun dalam bersuka-suka tadi pun macam masih kan, engkau orang salah mai datang sini. Tapi Talhah bangun dan pergi ke pintu menyambut Ka'ab, macam menyambut orang baru masuk Islam tu, peluk Ka'ab. Dan Ka'ab sebut nama Talhah, dan dia kata, aku tidak akan lupakan pelukan Talhah tu sampai bila-bila. Kan? Jadi ini pun kehangatan ukhuwah di antara para sahabat. Dan dia kata, aku tidak akan melupakan Talhah. Lalu aku pun datang kepada Nabi SAW dan aku pun memberi salam kepada Nabi, dan akhirnya Nabi menjawab salam aku. Tidak ada hari yang lebih bahagia. Dan Nabi beritahu kepada Ka'ab, abshir ya Ka'ab, bergembiralah engkau dengan kebaikan yang kau terima hari ini yang belum pernah engkau rasai sejak engkau lahir. Maksudnya Nabi pun cakap, inilah the moment yang paling dahsyat dalam hidup engkau semenjak daripada engkau lahir. Ini maknanya kau bersyukur. Kalau titik kedua dalam hidup nak bersyukur, ni titik keduanya. Kan? Jadi Nabi SAW, dan tengok Ka'ab jawab, tengok jawapan Ka'ab. Ya Rasulullah, ni tengah excited ni, ya Rasulullah, minta maaf aku nak tanya ya Rasulullah, adakah perlepasan ini ataupun terangkatnya hukuman ini, hal hadha minka atau minallah ya Rasulullah, adakah ini datang daripada engkau atau datang daripada Allah ya Rasulullah? Kenapa Ka'ab tanya? Kalau bagi kita, does it matter? Penting ke? Hukuman dah terlepas dah lah, pengampunan diraja, selesai lah. Tapi Ka'ab tanya, ni daripada engkau atau daripada Allah ya Rasulullah? Sebab apa? Dalam hati Ka'ab, ini nak menunjukkan orang iman betul, taubat dia hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah ini kerana Rasulullah kesian kat dia, maka bagi dia benda ni belum selesai. Taubat, pelepasan sebenar yang aku harapkan ialah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. I don't care if datang daripada Prime Minister, datang daripada yang di-Pertuan Agong sekalipun. Dosa ni dosa aku dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia tanya dulu, hal hadha minka atau minallah ya Rasulullah? Lalu Rasulullah pun menjawab, bal minallahi ta'ala, tentulah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itu barulah bersinar-sinar muka Ka'ab. Dan Ka'ab menceritakan, aku juga melihat wajah Nabi SAW ketika itu bersinar-bersinar umpama bulan yang terang. Dan Ka'ab kata, ya Rasulullah, aku sangat gembira dengan penerimaan taubat ini, maka aku ingin serahkan, sedekahkan semua harta aku kepadamu ya Rasulullah. Ka'ab ni kaya dia nak sedekahkan semua harta dia, punya gembira dengan penerimaan taubat ini. Tapi kemudian Rasulullah jawab, ya wahai Ka'ab, that's good, but separuh cukup lah, separuh lagi kau simpan, kan anak bini kau tak ada apa nak makan lah. Aku faham kau nak sedekah sebab gembira, tapi Rasulullah hanya benarkan Ka'ab sedekah separuh daripada harta Ka'ab. Jadi Ka'ab menjawab, baiklah, aku akan simpan harta rampasan yang aku dapat daripada Khaybar je. Kalau tuan-tuan ingat itu kan, masa perang Khaybar, sahabat dapat harta rampasan banyak. Jadi Ka'ab kata, yang tu je aku simpan, yang lain ni semua aku bagi. Segala kebun di Madinah, segala apa, segala kuda, take it. Jadi yang bahagian aku di Khaybar, itu je lah aset yang aku simpan nak bagi makan anak bini, kata Ka'ab. Dan ya Rasulullah, yang kedua, disebabkan penerimaan taubat ini ya Rasulullah, aku nak buat satu janji. Nak kata nazar pun boleh, janji pun boleh, iaitu mulai hari ini I will never speak except the truth. Aku akan hanya bercakap benda yang benar saja ya Rasulullah, walaupun keadaan terpaksa sekalipun, macam mana sekalipun, aku tidak akan berbohong ya Rasulullah. Dan kata Ka'ab, dia kata, aku tidak tahu seorang Muslim yang pernah diuji oleh Allah di atas janjinya itu selain daripada diri aku sendiri. Dan banyak banyak ujian-ujian yang datang selepas itu yang menyebabkan dia ni terpaksa nak berdusta, tapi aku berpegang dengan janji aku. Dan aku berpegang, maknanya dia kata, Ka'ab kata, aku sehingga ke akhir hayat aku bercakap benar.
dan tidak pernah aku sekali pun berdusta sehinggalah ke akhir hayat. Dan kata Ka'ab, tidak pernah aku merasakan nikmat yang lebih besar kepada diri aku sejak aku meluk Islam selain daripada nikmat aku menerima penlepasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW sebenarnya ada menjanjikan, ini cerita lain lah, Rasulullah ada menjanjikan kepada Ka'ab, sekiranya Ka'ab ni hidup panjang dan sebagainya, Ka'ab akan melihat pembukaan kota Parsi. Dan memang betul Ka'ab cerita, itulah dia, janji Rasulullah tertunai. Dan Ka'ab antara salah seorang yang terlibat dalam perang menawan kerajaan Parsi dan menunaikan janji Rasulullah balik pula kepada Ka'ab, disebabkan Ka'ab sedekah harta dia tadi tu kan. Jadi di atas inilah akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala turunkan sebagai penutup ayat 118 tadi Allah sebut wa 'ala thalathatin ladina khulifu, dan kepada 3 orang yang tertinggal, hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahubat, sehingga telah sempit dunia yang luas bagi mereka ni menjadi sempit. Sebab apa dihukum tadi? Wa daqat 'alaihim anfusuhum, dan dalam jiwa mereka pun sempit. Satu, dunia rasa sempit pasal orang tak layan, mereka sendiri pun mengalami satu tekanan yang sangat kuat dalam jiwa mereka. Wa zannu alla malja'a minallah, dan mereka sehingga ke tahap ni, kemuncak dia tu, mereka merasakan bahawa that's it, tidak ada lagi orang yang boleh memaafkan mereka, melepaskan mereka daripada kesempitan ini kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. At this point kata Allah, thumma taba alaihim, ketika inilah sebenarnya Allah beri pelepasan dan taubat kepada mereka, liyatubu, supaya mereka ini taubat mereka ini diterima. Innallaha huwat tawwabur rahim, dan sesungguhnya Allah itu maha menerima taubat. Jadi dalam kisah Ka'ab ni, saya rasa tuan-tuan banyak pengajaran yang penting yang boleh kita ambil, khususnya bagi kita ni yang mungkin banyak buat dosa ni kan. Allah Subhanahu Wa Taala, macam mana yang kita tahu kan, semua orang buat salah, tapi sebaik-baik orang yang buat salah ialah orang yang bertaubat dan cakap benar. Let us, maknanya baik kita berdamai je dengan hakikat kita ni memang buat dosa. Kita kena bersikap jujur dengan diri kita. Yang sebenarnya taubat, langkah pertama dia ialah jujur dengan diri sendiri. Face it, memang kita banyak buat salah. Kadang-kadang orang dia sendiri buat excuse untuk diri dia sendiri. Contohnya tak buat satu benda, dia bagi alasan pada diri dia sendiri. Sekarang tak ada Nabi nak tanya dah, tapi dia sendiri bagi alasan pada diri dia untuk sedapkan hati. Ini berlaku kan pada kita kan. Tapi daripada kisah Ka'ab kita tahu, lagi baik kita jujur dengan diri sendiri, Allah Subhanahu Wa Taala akan bukakan lebih banyak pintu yang kita tidak sangka, berbanding kita terus selesa di atas dosa-dosa yang kita lakukan. Dan inilah juga yang patut kita didik dalam masyarakat kita. Lagi baik mengaku salah daripada menutupi kesalahan. So, dengan itulah baru boleh diperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut. Wallahu ta'ala alam. Itulah sedikit sebanyak kisah orang yang tertinggal daripada perang Tabuk. Minggu depan kita akan baca beberapa kisah yang berlaku setelah habisnya perang Tabuk, sebelum masuk ke musim haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.